Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna Allaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, dengar tak suara saya? Mohon bagi komen sikit kalau dengar, sebab ada dua orang kata tak dengar suara. Tapi saya tengok kat sini saya punya mikrofon okey. Okey. Alhamdulillah ada yang komen dengar. Jadi bukan masalah saya punya mikrofon lah. Masalah dekat tuan punya setting. Mungkin kena connect dulu pada audio di Zoom ini, Baik. Insya-Allah hari ini kita nak sambung kuliah adab mufrad kita, yang mana kita telah pun berhenti pada hadis yang ke-149 sebelum ni, iaitu berkaitan dengan kisah Ummu Sulaim. Kalau tak silap saya lah. Kalau saya salah tolong betulkan. Yang mana Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah yang menulis Al-Adabul Mufrad ni membawakan hadis nombor 149. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Harami ibnu Hafsin wa Musa ibnu Ismail qala haddatsana Abdul Wahid qala haddatsana Uthman ibnu Hakim qala haddatsani Amr ibnu Amir Al-Ansari qala haddatsatni Ummu Sulaim قالت كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا أم سليم ما من مسلمين يموت لهما 3 أولاد إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته إياهم قلت واثنان قال واثنان. Hadis ni merupakan hadis yang sahih, walaupun sanad dia dhaif. Sebenarnya sanad yang kita baca tu dhaif kerana Amr bin Amir ni seorang perawi yang tidak begitu kuat, tidak begitu kukuh kerana riwayatnya tu tak berapa banyak. Dia bukanlah seorang penuntut hadis yang terkenal, bukan seorang penuntut hadis yang terlalu terkenal di zaman tu, jadi riwayatnya sikit. Para ulama seperti Ibn Hajar mengatakan dia ni seorang perawi yang makbul. Makbul ni ialah perawi yang kalau dia seorang-seorang dia riwayat, dia punya riwayatnya tu perlu diselidik lebih lanjut kalau ada sokongan daripada perawi yang lain. Maksudnya ulama tak begitu terima riwayatnya tanpa ada sokongan yang lain. Tetapi riwayat ni walaupun sanad dia dhaif, tetapi banyak riwayat daripada sahabat-sahabat yang lain yang menyatakan dengan kandungan yang sama seperti mana yang kita baca ni, seperti mana riwayat Abu Sa'id Al-Khudri dan juga Abu Hurairah yang telah kita baca. Hadis ni lebih kurang macam hadis yang sebelum-sebelum ni kita baca juga, tapi tak apa, kita ambil manfaat daripada matan ni. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Harami bin Hafs, Harami ibnu Hafs dan Musa bin Ismail telah menyampaikan kepada kami. Maksudnya Harami dan juga Ismail ni, Musa ni merupakan guru kepada Al-Imam Al-Bukhari, yang mana mereka berdua berkata, kata Imam Bukhari, mereka berdua berkata, Abdul Wahid telah menyampaikan kepada kami. Abdul Wahid kata, Uthman bin Hakim telah menyampaikan kepada kami
Uthman kata, Amr bin Amir Al-Ansari telah menyampaikan kepada saya. Yang mana Amr bin Amir kata, Ummu Sulaim telah menceritakan kepada saya. Ummu Sulaim ni siapa? Saya telah pun cerita dalam kuliah-kuliah sebelum ni. Siapa yang selalu melazimi kuliah saya, dia akan tahulah. Ummu Sulaim merupakan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dia tu sahabat dan dia punya anak pun sahabat. Iaitulah ya, anak dia nama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi dia ni merupakan salah seorang daripada tokoh yang hebatlah. Salah seorang daripada tokoh yang hebat. Dia tu hebat, anak dia pun hebat. Dikatakan Ummu Sulaim ni nama dia Rumaisa. Dan dia ni memang seorang yang hebat, yang mana ketika mana dia menerima Islam, Ummu Sulaim terima je Islam daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, suami dia yang bernama Malik bin An-Nadar, ayah kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik, bapa dia Malik bin An-Nadar. Yang mana Malik bin An-Nadar ni dia tak mau terima Islam dan dia meninggalkan Ummu Sulaim dan juga Anas bin Malik dan dia pergi ke Syam dan dia meninggal dunia di sana dan dalam keadaan tak terima Islam. Maka tinggallah Ummu Sulaim ni bersama dengan Anas. Kemudian Ummu Sulaim ni dipinang oleh Abu Talhah. Yang mana Abu Talhah pun pada masa tu tak terima Islam lagi. Sehinggalah Ummu Sulaim kata, kalau engkau nak nikah dengan aku, masuk Islam. Jadi dia pun masuk Islam dan akhirnya dia menjadi sahabat yang baik. Dan Abu Talhah ni seorang yang terkenal sebagai sahabat yang di antara sahabat yang pemurah. Bila dia dengar je ayat Quran, arahkan orang mukmin untuk infak. Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu dalam Quran, orang mukmin ni kalau nak kebaikan, kalau nak pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia kena infak. Ya? Jadi dia pun tak tunggu lama. Dia tak tunggu lama, melainkan dia terus infakkan di antara telaga yang dia paling sayang. Bila turun je ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sekali-kali kamu tidak akan mencapai kebaikan sehingga kamu infakkan daripada apa yang kamu sayang. Maka dia sayang pada telaga dia tu, kan? Dia sayang kepada telaga dia tu, telaga Biruha ataupun Bairuha, maka dia pun infakkan telaga tu untuk orang Islam. Dan telaga itu dikatakan masih, orang kata apa, tapaknya tu masih dikenali. Ada yang kata tapaknya tu sekarang ni dah masuk dalam Masjid Nabawiyah. Ada sebahagian yang mengetahui lokasi dia di dalam Masjid Nabawi yang dibina daripada hari ini. Tapi telaga tu dah tak ada lah. Telaga tu dah kering berkemungkinannya sebab dah lama sangat. Tapi ni nak kata Abu Talhah merupakan di antara orang yang masuk Islam pada peringkat awal kerana nak nikah. Tapi Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepadanya, memberikan kelebihan kepadanya sehingga dia menjadi orang yang istimewa dalam agama Islam. Dia menjadi orang yang pemurah. Dia kata apa? Dia kata, kuntu 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma. Satu hari aku berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, satu hari kata Ummu Sulaim, aku ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Ummu Sulaim, wahai Ummu Sulaim, ma min muslimaini yamutu lahuma thalathatu aulad. Tidak ada dua orang muslim, tidak ada satu pasangan. Dua orang muslim ni maksud satu pasangan lah, suami isteri. Yang mana apabila dua orang muslim ataupun satu pasangan ni dia mati, 3 orang anak dia, tidak ada ganjaran bagi mereka berdua ini melainkan Allah Azza wa Jalla akan masukkan kedua mereka ini ke dalam syurga. Bifadli rahmatihi iyahum, kerana kelebihan rahmat Allah ke atas mereka berdua. Maksudnya Nabi SAW bagi tahu pada Ummu Sulaim. Kenapa Nabi bagi tahu pada Ummu Sulaim hadis ni? Wallahu a'lam, dalam riwayat ni tak disebut secara jelas. Tetapi berkemungkinan Nabi SAW cerita kepada Ummu Sulaim ni, ya, mungkin kerana Ummu Sulaim ni dan Abu Talhah ni ada satu kisah yang mana anak mereka meninggal dunia. Dan anak mereka berdua ni
meninggal dunia. Kalau siapa-siapa yang tengok dalam riwayat, ya, dalam riwayat Bukhari, Nabi SAW, Imam Bukhari ada bawa satu kisah yang mana anak kepada Abu Talhah ni dan Ummu Sulaim ni meninggal dunia. Anak kecil lah. Jadi Ummu Sulaim ni bila anak dia dah meninggal dunia, kecil lagi, dia kata kepada ahli keluarga dia. Abu Talhah tak tahu ni. Sebab Abu Talhah keluar daripada rumah, dia tak tahu. Ya. Di Ummu Sulaim ni bagi tahu ke ahli keluarga, jangan siapa-siapa cerita pada Abu Talhah yang anak dia dah meninggal. Sehingga Ummu Sulaim kata, la tuhaddisu Abu Talhah. Jangan cerita pada Abu Talhah lagi, tunggu. Hatta akuna ana uhaddisu. Sehingga aku bagi tahu. Tunggu. Jadi bila Abu Talhah ni pun balik ke rumah, Ummu Sulaim ni pun bagi makan malam dulu. Bagi makan malam sehingga Abu Talhah ni makan, minum. Kemudian dia pun berhias elok lah. Pada malam tersebut dia berhias elok, Ummu Sulaim ni, bagi badan dia cantik, penampilan dia cantik. Jadi Abu Talhah ni pun akhirnya dah kenyang. Dia tengok isteri dia pun berhias elok. Jadi dia orang pun bersama malam tu. Jadi apabila Ummu Sulaim dah tengok Abu Talhah pun dah kenyang, pun dah selesa, dah tak ada apa nak komplain, maka Ummu Sulaim pun sebut. Dia kata, wahai Abu Talhah, apa pandangan kamu kalau satu kaum meminjamkan sesuatu kepada ahli rumah tertentu? Ummu Sulaim ni bagi satu, kita panggil bagi satu perumpamaan. Perumpamaan dia apa? Perumpamaan dia kata, wahai Abu Talhah, apa pandangan kamu kalau satu pihak dia pinjam harta daripada satu kaum. Kemudian sampai masa kaum tu minta balik pinjaman dia. Boleh tak orang yang meminjam tu halang peminjaman tersebut? Boleh tak dia tak pulang balik? Allah Ta'ala kata tak boleh lah. Maka Ummu Sulaim kata, kalau begitu harapkanlah pahala terhadap anak kamu. Harapkan pahala. Kenapa? Kerana anak kamu telah meninggal dunia. Kenapa dia bagi perumpamaan begitu? Dia nak kata, apa yang kita ada ni, anak yang lahir ni, yang kita bela, yang kita jaga ni, walaupun kita jaga ni, kita bagi makan elok ni, tapi ia adalah pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila-bila masa Allah Taala boleh ambil. Dan apabila Allah Taala ambil, kita tak boleh nak komplain. Lebih-lebih. Sedih tu sedih, tapi tak boleh nak komplain lebih-lebih lah kerana itu milik Allah. Abu Talhah pun adalah rasa sedikit marah. Sedikit marah, sehinggalah apabila dia sampai kepada Nabi SAW, dia mengadu kat Nabi, maka Nabi SAW mengatakan apa kepada keduanya? Nabi kata, barakallahu lakuma, moga Allah Azza wa Jalla memberkati kamu berdua. Sehinggalah mereka diberikan anak yang lain, yang mana Nabi SAW sendiri namakan anak tu dengan nama Abdullah. Jadi dia orang ni ada pengalaman lah anak meninggal dunia. Jadi berkemungkinan Nabi SAW nak memberi motivasi lah. Wahai Ummu Sulaim, tidak ada sepasang suami isteri yang Muslim yang mati 3 orang anak, melainkan Allah Ta'ala akan masukkan keduanya ke dalam syurga. Kerana Allah Ta'ala rahmat kepada kesemua mereka. Yakni anak-anak tu sekali lah. Wa qultu wathnan. Ummu Sulaim tanya, kalau 2 macam mana ya Rasulullah? Kalau 2 yang mati. Qala wathnan. Nabi kata kalau begitu 2 orang pun akan dapat syurga. Nak bagi tahu apa? Nak bagi tahu kalau yang meninggal tu tak cukup 3 orang pun tetap dapat pahala juga. 2 orang pun 2 orang. Habis tu kalau seorang? Dalam riwayat ni tak sebut, tetapi dalam riwayat yang lain ada menyebutkan, sehingga perawi kata kalau aku tanya seorang pun, Nabi SAW pasti akan jawab seorang pun akan dapat. Kenapa? Kerana perhitungannya pada kesabaran tu. Yang mana sabar disebabkan oleh kerana musibah yang datang. Seseorang Muslim boleh sabar. Dia boleh tahan diri dia untuk dia mengucapkan sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala redha, maka itu menunjukkan bahawasanya dia menerima takdir Allah Azza wa Jalla. Dia menerima takdir yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia. Ini nak bagi tahu apa dia?
nak bagi tahu kat kita bahawasanya kita ni dalam keadaan apa sekalipun kita tetap milik Allah. Sebab tu bila dengar aja berita orang meninggal, kita sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali. Kan? Sebab itu Nabi SAW ketika mana anak dia meninggal, kan? Ketika mana Nabi melihat seorang budak meninggal, maka Nabi SAW tengok dia, Nabi menangis. Nabi SAW menangis sehingga Nabi kata, innal ain tadma wal qalb yahzan wala naqul illa ma yarda rabbuna. Atau kama qala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang mana anak Nabi pun tak silap saya. Pun tak silap saya anak Nabi. Yang mana Nabi SAW pada ketika itu pegang anak tu nama Ibrahim tu. Nabi sebut, mata menangis, jiwa bersedih. Tapi kita tak sebut melainkan apa yang diredai oleh Tuhan. Kita tak sebut melainkan apa yang diredai oleh Tuhan. Maksud kita sebut benda yang Tuhan suka. Kita tak meratap lebih-lebih, kita tak meraung lebih-lebih, kita tak membetulkan takdir lebih-lebih. Dan Nabi SAW sebut dalam riwayat tu, inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Itu anak Nabi. Kami bersedih wahai Ibrahim kerana berpisah dengan kamu. Betul lah. Itu merupakan anak Nabi SAW yang bernama Ibrahim. Ya? Baik. Jadi ini merupakan salah satu daripada janji yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang mampu bersabar. Ya, yang mampu bersabar atas segala musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Kenapa sabar ni ganjaran dia besar? Kerana sabar ni merupakan salah satu daripada perkara yang sukar. Perkara yang sukar untuk seseorang itu tahan diri, melainkan kerana dia mengharapkan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Jadi ini benda yang kita kena tahu. Ya. Seseorang yang menahan diri dia, tak buat benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kerana mengharapkan pahala daripada Allah, maka dah tentulah dia betul-betul mengharapkan sesuatu. Balasan dan Allah Taala akan berikan. Itu yang diajar oleh Nabi SAW. Sebab itu dalam rukun iman pun disebutkan, beriman dengan qada dan qadar, khairihi wa syarrih, sama ada yang baik ataupun yang buruk. Maksudnya, ya, sesuatu yang kita panggil, apa saya nak sebut tadi, lupa dah kan. Tapi sesuatu perkara yang Tuhan bagi kat kita ni, kita kena anggap itu adalah takdir. Baik ke buruk ke, ia datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak boleh kata ini semua tak adil. Tak boleh. Sebab tak adil tu pada manusia boleh lah. Tapi pada Allah Azza wa Jalla, kita tak boleh kata Allah Ta'ala tu tak adil. Kerana Allah Ta'ala tu maha adil. Kita cuba untuk cari apakah hikmah di sebalik apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pada kita. Cuba cari hikmah. Pasti ada, kerana Allah Ta'ala itu bersifat hakim. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat hakim. Ya, wallahu a'lam. Okey. Jadi itu yang Nabi sebut kepada Ummu Sulaim. Sebab itu kata Syekh Muhammad Luqman ni, dia kata apa? Dia kata fihi bisyarah lil walidain bidukhulil jannah bifadlillahi wa rahmatihi ala auladihima. Dalam hadis ni mengandungi satu berita gembira bagi kedua ibu bapa dengan
dengan masuknya mereka ke dalam syurga kerana kelebihan Allah dan rahmat Allah ke atas kematian anak-anak mereka. Ke atas kematian anak-anak mereka. Okey. Okey, kita tengok hadis yang berikutnya. Okey. Hadis berikutnya. Hadis 150. Kata al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ali qala haddatsana Mu'tamir qala qara'tu 'ala al-Fudail an Abi Hurais anna al-Hasan haddathahu biwasit anna Sa'sa'ata ibn Muawiyah haddathahu annahu laqiya Aba Dhar mutawashshihan qirbah qala ma laka min al-walad ya Aba Dhar qala ala uhaddithuka qultu bala qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul ma min muslim yamutu lahu thalathatun min al-walad lam yablughu al-hinth illa adkhalahu Allahul jannah bifadli rahmatihi iyahum wa ma min rajulin a'taqa musliman illa ja'ala Allahu 'azza wa jalla kulla 'udwin minhu fikakahu likulli 'udwin minhu. Hadis riwayat Bukhari dalam Adab Mufrad. Ini merupakan hadis yang sahih. Ia juga riwayat Imam Ahmad di dalam sunannya dan juga Ibn Hibban. Yang mana kata al-Imam al-Bukhari, Ali telah menceritakan kepada kami. Dia berkata, Mu'tamir telah menceritakan kepada kami. Kata Mu'tamir, saya membaca hadis ini di hadapan Fudail daripada Abi Hurais. Sesungguhnya Hasan telah menceritakan kepadanya di Bandar Wasit. Bandar Wasit ni dekat kawasan Iraq. Ya. Sesungguhnya Sa'sa'ah bin Muawiyah menceritakan kepadanya. Dia bertemu dengan Abu Dhar ketika mana Abu Dhar meletakkan di badannya qirbah. Ketika mana Abu Dhar meletakkan di badannya qirbah. Apa itu qirbah? Bekas air, orang kata apa? Bekas air minum. Letakkan di badan sehingga dia bertanya. Sa'sa'ah bertanya kepada Abu Dhar, "Malaka minal walad ya Abu Dhar?" Apa jadi kamu dengan anak-anak kamu wahai Abu Dhar? Sehingga kan Abu Dhar pula bertanya, "Inginkah aku beritakan kepada kamu? Inginkah aku ceritakan kepada kamu? Inginkah aku bacakan kepada kamu hadis?" Maka Sa'sa'ah kata, "Boleh." Maka kata Abu Dhar, "Sami'tu Rasulullah SAW yaqul." Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslim yamutu lahu thalathatun minal walad." Tidak ada seorang muslim yang mati 3 orang anaknya. Lam yablughul hins. Yang mana anak tersebut tidak lagi mencapai umur yang baligh. Tidak lagi mencapai umur menanggung dosa. Illa adkhalahu Allahul jannah. Melainkan Allah Ta'ala akan masukkan dia ke dalam syurga. Bifadli rahmatihi iyahum. Kerana kelebihan rahmat Allah kepada anak tersebut. Wama min rajulin. Tidak ada seorang lelaki pun yang melepaskan, yang membebaskan hamba muslim dia, melainkan Allah Ta'ala akan jadikan setiap daripada anggota dia itu sebagai pembebas kepada api neraka. Ini merupakan hadis yang Nabi SAW nak bagi satu berita gembira kepada orang yang kematian anak, walaupun dia bersedih. Walaupun dia bersedih kerana dia hilang anak, tetapi benda tu taklah orang kata apa, menjadi satu benda yang pergi secara sia-sia. Kerana Nabi SAW telah memberikan satu jaminan yang Allah Ta'ala akan jadikan itu sebagai satu pahala untuk dia. Sebagai satu pahala untuk dia. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang bebaskan hamba? Pembebasan hamba ni akan jadi sebab untuk Allah Ta'ala bebaskan dia daripada neraka. Okey. Sebab itu kata Syekh dalam pengarang kitab Rasyul Barak ni, dia kata apa? Dia kata al-fadlu was-thawab makhsusun bis-saghir li'anna ash-shafaqata 'alayhi a'zam wa ashad war-rahmah lahu awfar. Kelebihan dan pahala ni dikhususkan kepada anak kecil. Sebab Nabi SAW sebut tu lam yablughul hins. Ya. Lam yablughul hins, yang mana dia hins, yang mana tidak mencapai umur
balik lagi. Jadi maksudnya kalau orang yang kehilangan anak dan anak dia tu telah balik, adakah dia tak dapat kelebihan? Dari sudut hadis nampak macam tak dapatlah. Oleh kerana itulah para ulama berbahas. Dapat ke tak dapat? Secara spesifik memang tidak ada riwayat yang jelas menunjukkan perkara demikian, tetapi secara umum ada. Kenapa? Siapa-siapa yang kehilangan orang yang dia sayang ataupun diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan musibah sehingga dia sedih, sehingga dia sakit, sehingga dia pilu, sehingga dia terpaksa menanggung kesabaran disebabkan ujian tu, maka ujian tu tidak akan pergi secara sia-sia, melainkan Allah Ta'ala akan gantikan dengan pahala. Ini benda umum yang kita semua tahu. Cuma para ulama mencari sebab kenapa dalam hadis ni dikhususkan kepada anak kecil. Para ulama mengatakan, antaranya Ibnu Hajar ketika menghuraikan hadis ni, hadis yang seumpama ini dalam Fathul Bari syarah kepada Sahih Bukhari, dia kata berkemungkinan anak kecil ni dia punya ganjaran tu besar lagi li'anna syafaqah awfar, kerana kasih sayang kepada anak yang kecil, rasa kesian kepada anak yang kecil lebih sempurna. Lebih sempurna. Jadi bila lebih sempurna, maka sedih tu lebih lagi. Dan bila sedihnya lebih, rasa beban itu lebih, maka pahalanya dah tentulah lebih. Tapi orang yang mati anak besar ni, walaupun sedih tu ada, tapi syafaqah, kasih sayang tu tak sempurna anak yang kecil. Tak sesakit anak yang kecil. Ada pahala kerana kesabaran tu, tapi taklah sebesar orang yang kematian anak kecil. Wallahu a'lam. Okey. Kata Imam Al-Bukhari lagi, hadis nombor 151. Oh sorry, sebelum tu. Fi, kata Syekh pengarang kitab Rasyul Barak, fihi dalilun ala anna hadzal ajr mukhtassan biman a'taqa imra'an musliman fala ajra lil kafir fi 'itqi. Padanya ada dalil sesungguhnya orang yang membebaskan hamba muslim, dia akan dapat pembebasan daripada api neraka. Habis itu orang kafir macam mana? Dalam riwayat ni tak disebut, sehingga Syekh mengatakan tidak ada pahala bagi orang yang membebaskan membebaskan hamba yang kafir. Sebab dia kata apa? Fala ajra lil kafir fi i'tqihi. Boleh faham dengan dua cara ni. Sama ada orang kafir kalau dia lepaskan orang yang beriman, tak ada pahala untuk dia sebab dia kafir. Kalau lah kata orang kafir, dia ada hamba, dia bebaskan hamba tu. Dia kafir, dia bebaskan hamba, dia tak ada pahala lah dia kafir. Kan? Sebab apa? Sebab orang kafir ni bila buat ibadat tak dikira lah dia punya pahala dia sebab dia tak ada iman. Habis tu kalau seorang Muslim bebaskan hamba yang kafir, yang tu adalah kelebihan sebab orang yang hamba ni, bila kita buat baik pada dia, kita tetap akan dapat pahala. Kita tak dapat pahala. Kerana Nabi SAW dalam menggalakkan umat melakukan kebaikan, dia tak bezakan. Sehingga kan kalau seseorang Muslim buat baik kepada haiwan pun, Nabi SAW tetap mengatakan ia berpahala. Baik. Tapi kalau tengok kat sini, ayat dia nampak macam nak kata kalau tuan Muslim ada hamba yang kafir, nampak macam tak ada pahala. Sebab dia kata apa? Padanya dalil, dalam hadis ni terdapat dalil yang menunjukkan pahala ini khas bagi orang yang membebaskan seorang individu Muslim. Dan tidak ada pahala bagi orang kafir jika membebaskannya. Pada pembebasannya, maksudnya kalau bebaskan hamba kafir tak ada pahala. Wallahu a'lam, tapi saya tak bersetuju. Walaupun mungkin pahala pembebasan hamba yang kafir ini bukanlah sebesar membebaskan hamba yang Muslim, tetapi berbuat baik kepada mana-mana manusia, kalau itu dikira kebaikan dan dilakukan dengan ikhlas, maka sudah tentulah ada pahala yang menunggu. Kan, bebaskan hamba. Katalah kita bagi makan pada orang yang bukan Islam pun dapat pahala, takkan bebaskan dia tak dapat? Kerana itu adalah kebaikan. Dan sebab itu Asma dia pernah tanya pada Nabi SAW, Asma binti Abi Bakar. Dia pernah tanya pada Nabi sewaktu mak dia datang nak
berjumpa dengan dia, nak menghubungkan hubungan silaturahim dengan dia, dan mak dia ni mak dia ni tak beriman dengan dia, kan? Tak beriman dengan dia. Jadi tak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia pun tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam mana ni? Kan? Macam mana ni nak buat, sebab mak saya ni tak terima Islam. Maka Nabi SAW kata apa? Sili ummak. Hubungan silaturahim dengan mak kamu. Maksudnya buat kebaikan pada orang yang bukan Islam pun digalakkan oleh Islam. Kemudian yang ketiga, fihi dalilun ala anna al-'itq min al-qurab al-mujibah lis-salamah minan nar wa anna 'itq adh-dhakar afdal min 'itq al-unsa. Padanya ada dalil juga yang menunjukkan bahawasanya pembebasan hamba di antara ibadat-ibadat yang melepaskan kita daripada api neraka, dan membebaskan lelaki lebih afdal daripada membebaskan perempuan. Hamba lelaki lebih bagus, lebih banyak pahala. Ini kata dia lah. Ya, baik. Okey. Kita pergi kepada bab yang berikutnya, bab ke-81. Bab man mata lahu siqt. Bab siapa yang mati padanya anak keguguran, anak yang keguguran. Baik, 152. Hadis nombor 152. Kata al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ishaq ibnu Yazid, qala haddatsana Sadaqah bin Khalid, qala haddatsani Yazid ibni Abi Maryam an ummi an Sahal ibn al-Handhaliyah wa kana la yulad lahu faqala la ayyuladu li fil Islam walad siqtun fa ahtasibuhu ahabbu ilayya min an yakuna li ad-dunya jami'an wa ma fiha wa kana ibn al-Handhaliyah mimman baya'a tahta syajarah. Baik, maksudnya al-Imam al-Bukhari mengatakan Ishaq bin Yazid telah menyampaikan kepada kami. Dia berkata Sadaqah bin Khalid telah menyampaikan kepada kami. Dia mengatakan Yazid bin Abi Maryam telah menceritakan kepada saya daripada ibunya, daripada Sahal bin Al-Handhaliyah, dan dia ni tak ada anak. Sahal bin Handhaliyah ni tak ada anak. Dia tak dikurniakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan anak, dan dia menyebutkan ni kata-kata sahabat lah. Ni kata-kata sahabat, ni bukan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya sahabat kata-kata, dia kata apa? Jika aku diberikan di dalam Islam ni, aku diberikan dengan satu anak yang gugur kandungannya, lalu aku bersabar, lebih baik, lebih aku suka daripada aku mendapat dunia dan seisinya secara keseluruhannya. Nak bagi tahu apa ni? Nak bagi tahu kepada kita, seorang sahabat kata, kalau aku ni dapat anak yang keguguran kandungannya, tak hidup lama lah, kan? Dalam kandungan gugur, itu lebih aku suka daripada aku dapat dunia keseluruhannya. Okey, jadi nak bagi tahu kepada kita bahawasanya anak yang masih belum lahir tetap ada fadilat. Walaupun di dalam hadis, ada sebut dalam hadis, ya, orang yang kematian anak yang dalam kandungan ni, dia dapat, orang kata apa, pahala, anak tu akan tarik tali pusatnya untuk ibu dan anak dia masuk ke dalam syurga. Yang mana dalam riwayat tersebut, anak yang keguguran tu akan tarik ibunya dengan tali pusatnya tu ke syurga. Kalau ibu dia tu sabarlah. Tapi riwayat ni ada perbincangan sikit pada sanadnya. Cuma riwayat sahabat ni menyokonglah. Riwayat sahabat ni bagi tahu clear, orang yang kematian anak di dalam kandungan gugur juga ada pahala, dia tak pergi sia-sia. Sebab itu kata Syekh Luqman, dia menyebutkan, dia kata apa? Fihi fadlu man mata lahu walad fahtasab al-ajra min Allah.
dalam hadis ni disebut, ya, padanya ada kelebihan orang yang mati anak, orang yang kematian anaknya, sama ada kematian itu berlaku setelah dia lahir dan sempurna kejadian dia ataupun sebelum kejadiannya. Dia lahir, katalah dia lahir dan meninggal dah. Itu pun ada kelebihan juga. Yang kita kena percaya benda tu berlaku. Dan Imam Bukhari kata, wa kana Ibnul Hanzaliyah mimman baya'a tahta syajarah. Dan Ibnul Hanzaliyah ni merupakan orang yang pernah berjanji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon syajarah. Di bawah pohon Ar-Ridwan dipanggil. Siapa itu Ar-Ridwan? Perjanjian Ar-Ridwan ni berlaku bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa sahabat-sahabat dia untuk pergi umrah. Bila nak pergi umrah, Nabi mimpilah sebenarnya, Nabi mimpi dan buat umrah. Ini Nabi beritahu pada sahabat. Sahabat pun seronok. Sebab apa? Sebab dia orang dah lama dah meninggalkan Mekah. Jadi bila lama dah meninggalkan Mekah, dia orang pun bawa lah rombongan untuk pergi umrah. Jadi tiba-tiba dihalang oleh Quraisy. Sebab Quraisy menguasai Mekah pada masa tu. Kan? Quraisy menguasai Mekah pada masa tu. Jadi bila mana Quraisy tak lagi masuk, maka Nabi SAW hantar Osman. Nabi hantar Osman untuk pergi runding, untuk pergi deal. Sebab dia orang masuk bukan nak perang pun, dia orang masuk bukan nak bergaduh pun, dia orang masuk cuma nak buat umrah. Jadi Quraisy pun tangkap. Quraisy tangkap Osman dan sebarkan berita. Sebarkan berita bahawasanya Osman telah pun dibunuh. Jadi bila Osman diberitakan dibunuh, para sahabat ni buat perjanjian dengan Nabi di bawah pokok. Pokok tu namanya pokok Ar-Ridwan. Jadi bila dia orang berjanji, Allah Ta'ala pujilah perjanjian tu kerana mereka bersungguh. Bersungguh untuk menjadikan Osman sebagai asas yang mereka ni akan setia dengan Islam. Mereka tak lari. Mereka setia. Dan Allah Subhanahu wa taala puji mereka di dalam Al-Quran. Okey. 153, hadis nombor 153. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn Salam qala akhbarana Abu Muawiyah qala haddatsana Al-A'mash an Ibrahim At-Taimi an Al-Harith ibn Suwaid an Al-Harith ibn Suwaid an Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyukum mal warithihi ahabbu ilayhi min malih qalu ya Rasulullah ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilayhi min mali warithihi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'lamu annahu laysa minkum ahad illa mal warithihi ahabbu ilayhi min malih maluka ma qaddamta wa mal warithika ma akharta. Hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad, yang mana ini merupakan hadis riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya juga. Maksud Imam Bukhari keluarkan di dalam dua kitab dia. Adab Mufrad pun ada, dalam sahihnya pun ada dalam Kitabur Riqaq. Yang mana kata Al-Imam Al-Bukhari, Muhammad bin Salam telah menyampaikan kepada kami. Dia berkata Abu Muawiyah telah mengkhabarkan kepada kami. Dia mengatakan A'mash telah menceritakan kepada kami daripada Ibrahim At-Taimi, daripada Harith bin Suwaid, daripada Abdullah. Abdullah ni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang mana Abdullah bin Mas'ud mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyukum mal warithihi ahabbu ilaihi min malih. Mana satu di kalangan kamu yang harta warisnya lebih dia sayang berbanding harta dia sendiri? Itu soalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu soalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana satu di kalangan kamu yang harta warisnya lebih dia sayang berbanding harta dia sendiri? Maka sahabat kata, qalu ya Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaihi min mali warithi. Dia kata, ya Rasulullah, sahabat kata, ni ramai-ramai lah sebut, ya Rasulullah, tidak ada seorang pun di kalangan kami melainkan harta dia lebih dia sayang berbanding harta waris dia. Kan harta waris dia ni termasuklah harta anak dia. Kan termasuklah harta anak dia. Jadi sahabat jawab tu jawapan yang logik lah. Kita ada harta, anak kita pun ada harta. Kita cari harta kita, anak kita cari harta dia.
tiba-tiba orang tanya, mana kamu lagi sayang? Harta kamu sendiri ke? Ataupun harta anak dia? Maka dah tentulah dia akan jawab, harta saya lah. Kan? Harta saya lah sebab saya cari. Jadi, bila kata harta dia, maka Nabi SAW pun, bila orang kata semua harta dia, kami suka harta kami sendiri banding harta anak kami, harta waris kami. Maka Nabi SAW pun jelaskan sebenarnya. Apa yang Nabi nak sampaikan ni? Nabi kata, i'lamu, ketahuilah, annahu laisa minkum, tidak ada seorang pun di kalangan kamu melainkan harta warisnya lebih dia sayang berbanding harta dia sendiri. Macam mana tu? Nabi SAW jelaskan. Maluka ma qaddamta. Harta kamu yang hakikatnya milik kamu ialah apa yang kamu dah belanjakan. Itu harta kamu. Wa malu warithika ma akharta. Harta waris kamu ialah harta kamu, tetapi yang kamu tinggalkan, kamu tak sempat belanja, kamu jadikan dia sebagai harta pusaka. Yang tu harta waris kamu lah. Walaupun asalnya milik kamu, tetapi oleh kerana kamu dah tinggalkan, maka itu dah jadi milik waris kamu. Apa yang Nabi nak sebut kat sini? Nabi nak kata, harta yang kita ada ni belum tentu semuanya jadi milik kita. Banyak-banyak yang kita ada ni boleh jadi milik waris kita. Habis itu Nabi nak suruh kita buat apa? Adakah kita kena sedekahkan semuanya? Tak juga. Kerana kita ada tanggungjawab nak belanjakan untuk waris kita, nak belanjakan untuk anak di bawah tanggungan kita, nak bayar nafkah dan sebagainya tu perlu kepada belanja. Sebab itu ketika mana Sa'ad bin Abi Waqqas nak mewasiatkan hartanya keseluruhan, Nabi tak bagi. Kerana pertama sebab dia sakit nak meninggal lah. Walaupun dia tak meninggal, tapi nampak sakit teruk tu. Nabi tak bagi. Sepertiga je. Bahkan Nabi sebut lagi, innaka intadhar warathataka aghniya khairul laka min antadharuhum alatan yatakaffafuna an-nas, atau kama qala. Kamu ni kalau kamu tinggalkan zuriat kamu dalam keadaan mereka itu kaya, lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka dalam keadaan miskin, tak ada buat apa-apa, tak tinggal apa-apa, dan mereka meminta-minta pada manusia. Jadi Nabi suka juga kalau kita tinggalkan harta supaya waris kita tak meminta-minta pada orang. Kan? Okey. Jadi yang Nabi nak sampaikan ni adalah kita perlu ada perancangan nak jadikan harta yang kita ada ni sebagai pembela kita walaupun kita dah tak ada nanti. Sebab tu adanya sedekah jariah, sebab tu adanya ilmu yang bermanfaat. Benda-benda ni akan kekal walaupun kita tak kekal dalam dunia. Benda-benda ni tetap kekal lepas daripada kita tak ada nanti. Jadi Nabi pesan dalam sebuah hadis yang lain, Nabi kata, halaka illa ma akalta fa afnait wa labista fa ablait wa ma labista fa ablait wa ma tasaddaqta fa amdait. Tidak ada yang menjadi milik kamu melainkan apa yang kamu makan dan kamu telah cerna, apa yang kamu pakai dan telah buruk, dan apa yang kamu telah sedekahkan, lalu dia telah terlaksana pahalanya. Ya, ini benda yang kita panggil Nabi SAW ajar kita. Nabi SAW ajar kita supaya kita tak terlalu menyimpan. Kita tak terlalu menyimpan kedekut seolah-olah macam benda tu semua milik kita. Ya, ini benda yang tak betul. Ini benda yang tak betul. Jadi kita kena tahu jugalah benda-benda ini supaya kita kena beringat yang kita ni bukan hidup selama-lamanya.
bukan hidup selama-lamanya. Okey. Sebab itu Syekh kata, tengok apa dia kata. Hadis nombor 153 Dia kata fihi hasun ala taqdim ma yumkinu taqdimuhu min al-mal fi wujuhil qurbah wal bir liyantafi'a bihi fil akhirah. Dalam hadis ni ada satu galakan untuk kita mendahulukan apa yang mungkin kita dahulukan daripada harta untuk melakukan perkara-perkara ibadat dan kebaikan supaya pemiliknya tu dapat manfaat di akhirat nanti. Sebab kalau kita tinggalkan untuk waris kita semata-mata, kan? Ya? Kalau kita tinggalkan untuk waris semata-mata, kita tak, orang kata apa, mungkin tak dapat apa-apa pahala lah. Sebab mungkin dia belanja biasa-biasa je. Dia tak ingat dah kita lepas tu. Jadi kalau kita gunakan untuk sedekah jariah, kita buat wakaf umpamanya, pahala tu akan berjalan. Pahala tu akan berjalan sampai bila-bila selagi mana wakaf tu ada. Jadi ini benda yang yang berlaku. Ini benda yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita tak lupa. Supaya kita tak lupa. Okey. Hadis berikutnya. Hadis nombor 154. Qala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ta'udduna fikumur raqub. Qalu ar-raqub alladhi la yuladu lahu. Qala la, walakin ar-raqub alladhi lam yuqaddim min waladihi syai'a. Ini hadis yang kalau tengok di dalam sanad ni nampaknya daripada sanad yang sama, iaitu daripada Ibnu Mas'ud, yang mana dia mengatakan Nabi SAW menyebutkan, apa yang kamu mengira orang yang raqub di kalangan kamu. Apa itu raqub? Sahabat bagi tahu. Nabi tanya, apakah kriteria yang kamu kira? Ya, apakah kriteria yang kamu kira dianggap sebagai raqub? Sahabat kata, ar-raqub alladhi la yuladu lahu. Raqub ini ialah orang yang tidak ada anak. Tak ada anak itu raqub lah. Nabi kata tidak. Walakin ar-raqub alladhi lam yuqaddim min waladihi syai'a. Tetapi raqub yang sebenar ialah orang yang tidak kematian apa-apa pun daripada anak dia, sehingga dia dapat pahala daripada anak dia. Makna hadis ni ialah Nabi SAW nak ubah cara fikir. Orang yang tak ada anak berkemungkinan dia sedih, kan? Dan kesedihan dia tu dalam keadaan dia sabar dan menerima ketentuan Allah, ada pahala untuk dia. Tapi orang yang ada anak ni, kalau dia tak buat betul-betul, kalau dia tak didik betul-betul, mungkin dia tak dapat pahala daripada apa yang nikmat yang Allah Ta'ala bagi kat dia. Dan boleh jadi juga dia mendapat bencana, mendapat kesusahan, mendapat orang kata apa, dosa berangkai apabila dia tidak mendidik anak dia dengan baik. Jadi orang yang dapat anak kemudian Allah Ta'ala matikan anak dia sehingga dia sabar, itu tetap ada kelebihan. Tetap ada kelebihan. Jadi kembali kepada riwayat yang sama. Okey. Kita tengok hadis nombor 155. Ini menarik ni. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ta'udduna fikumus sura'ah. Qalu huwa alladhi la tasra'uhu ar-rijal. Faqala la, walakin as-sura'ata alladhi yamliku nafsahu 'inda al-qada. Bukhari bawa satu lagi, orang kata apa, sanad yang sama, satu lagi matan, satu lagi teks, iaitu daripada Abdullah bin Mas'ud. Dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ta'udduna fikum surah. Bagaimana orang yang kamu kira dia tu surah? Apa itu surah? Surah ni orang yang gagah, orang yang kuat, yang mana kalau bergocah, kalau bertumbuk, dia menang selalu. Nabi tanya, bagaimana orang yang kamu anggap dia ni kuat? Bagaimana orang yang kamu anggap orang ni gagah perkasa? Qalu huwa alladhi la tasra'uhu al-rijal. Maka sahabat kata, orang yang lelaki-lelaki lain tak boleh nak kalahkan dia. Tu surah lah tu. Maka Nabi SAW betulkan. Nabi kata, faqala la,
Nabi kata tidak. Walakin as-sur'ah alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Tak betul tu. Tetapi orang yang gagah ialah orang yang memiliki dirinya, orang yang boleh kawal dirinya ketika marah. Kan? Kenapa Imam Bukhari bawa hadis ni? Kita tengok. Hadis ni maksudnya bukanlah orang yang gagah betul-betul, ialah orang yang suka bertumbuk. Tetapi yang betul-betul gagah ialah orang yang boleh kawal diri dia ketika mana kemarahan sedang memuncak dan dia boleh kawal perasaan dia, dia boleh tahan diri dia daripada marah. Dia boleh tahan diri dia daripada marah. Okey. Pada dalam hadis ni juga terdapat kelebihan menahan kemarahan, tahan diri daripada marah, tak bertumbuk dengan orang, tak bergaduh dengan orang jika benda tu tak ada manfaatnya. Dan hadis ni juga nak bagi tahu mujahadah diri itu lebih sukar daripada mujahadah ataupun melawan orang lain. Kenapa Imam Bukhari masukkan hadis ni ya dalam bab ni? Sebab ini semua cerita berkenaan dengan kematian anak. Ini kan bab orang yang mati anak yang masih dalam kandungan. Dah kenapa dia bawa riwayat ni pula? Wallahu a'lam, berkemungkinan Imam Bukhari nak beri isyarat hanya orang yang gagah saja yang mampu untuk menahan diri dia apabila berlaku ya musibah yang Allah Ta'ala beri kat dia. Kalau dia jenis tak tahan, mungkin dia akan mengamuk. Mungkin dia akan kita panggil apa? Kata orang Perak, dia merampuh. Dia merampuh ni tak boleh terima. Mempertikai, menjerit. Tapi orang yang sabar ialah orang yang paling kuat. Tahan diri dia. Dia tak sebut melainkan apa yang diredai oleh Tuhan dia. Dia tahan. Ya, dia tahan. Ini benda yang diajar oleh Nabi SAW, gagah yang sebenar-benarnya. Kan? Jadi kena tahan diri. Apa saja yang Allah Ta'ala bagi kat kita, berat macam mana pun, kita kena tahan. Sebab itu, ganjaran bagi orang yang sabar ni besar. Sebab bukan senang nak buat. Dan Nabi SAW sebut dalam sebuah riwayat, Nabi kata, innamas sabru inda sadmatil ula. Innamas sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu ketika mana hentakan kali pertama. Hentakan kali pertama tu, kita boleh tahan ke tak boleh tahan? Sebab kalau dah lama-lama, mungkin kesedihan tu dah surut. Waktu tu senanglah nak sabar. Tapi maksudnya adakah kesabaran yang datang kemudian lambat sikit tu langsung tak ada pahala? Ada pahala. Kan? Ada pahala, bukan kata tak ada. Tapi kalaulah kata seorang itu boleh sabar ketika mana hentakan kali pertama dia boleh tahan diri, maka pahalanya akan lebih besar daripada kesabaran yang datang lepas daripada itu. Kesabaran yang datang lepas daripada itu ada, pahalanya ada, tapi tak sesempurna hentakan kali pertama. Jadi Imam Bukhari nak bagi syarat dengan hadis ni, nak menunjukkan bahawasanya kita kena didik diri kita untuk jadi gagah dan kuat. Kan? Sebab dunia ni macam tu. Dia berjalan memberikan tekanan kepada orang yang beriman supaya terus menahan diri daripada melakukan perkara yang dilarang oleh Allah. Tahan diri. Jangan buat. Walaupun orang duk kata kat kita macam-macam, walaupun orang duk kutuk kita macam-macam, walaupun orang fitnah kita macam-macam, maka kita tahan diri supaya kita tak orang kata apa, tak tewas. Kita still dianggap sebagai orang yang gagah perkasa. Mudah-mudahan begitulah. Ya, wallahu a'lam. Okey. Kita tengok bab yang berikutnya,
bab yang ke-82. Bab husnul milkah. Bab pemilikan yang baik. Macam mana tu? Kata Imam Al-Bukhari, hadis nombor 156. Hafs bin Umar, kata Imam Bukhari, haddatsana Hafs bin Umar qala haddatsana Umar ibn al-Fadl qala haddatsana Nuaim ibn Yazid qala haddatsana Ali bin Abi Talib salawatullahi alaihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma thaqula qala ya Ali i'tini bi tabaq aktubu fihi ma la tadillu ummati ba'di فخشيت أن يسبقني فقلت إني لأحفظ من ذراع الصحيفة وكان رأسه بين ذراعيه وعضدي فجعل يوصي بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم قال كذلك حتى فاضت نفسه وأمره بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله من شهد بهما حرم على النار. Baik. Hadis nombor 156. Hafs bin Umar telah menceritakan kepada kami. Ini Imam Bukhari sebut. Imam Bukhari kata Hafs bin Umar telah menceritakan kepada kami. Dia mengatakan Umar bin Fadl telah menceritakan kepada kami. Dia mengatakan Nuaim bin Yazid telah menceritakan kepada kami. Dia mengatakan Ali bin Abi Talib telah menceritakan kepada kami. Sesungguhnya Nabi SAW ketika mana sedang sakit, ketika mana Nabi SAW sedang gering, dia mengatakan, wahai Ali, bawakan kepada saya tabak, bawakan kepada saya lembaran. Berkemungkinan yang dimaksud oleh Nabi ini tulang untuk ditulis sesuatu pesanan. Sebab zaman dulu kertas tak ada. Jadi ditulis pada pelepah tamar, pada orang kata apa, tulang haiwan. Aktubu fihi ma la tadillu ummati ba'di. Bawakan satu lembaran supaya aku tulis padanya sesuatu yang umat aku tidak akan sesat lepas daripada aku tak ada. Tapi Ali kata, fa khashitu ayyasbaqani. Ali kata, aku takut Nabi SAW akan pergi meninggalkan aku. Kalau aku pergi ambil benda yang Nabi minta, takut Nabi wafat ni. Sebab Nabi dah sakit. Faqultu, aku pun kata, inni la ahfazu min dhira'i sahifah. Lalu aku pun mengatakan, aku akan hafal daripada apa yang Nabi SAW akan sebut. Sebab perkataan ni tak berjelas. Sebab itu Al-Albani ketika menghuraikan hadis ni, dia kata berkemungkinan sahifah tu perkataan yang silap daripada perawi. Boleh jadi Ali kata aku akan hafal. Ya, aku akan hafal apa yang Nabi SAW akan sebut. Wa kana ra'suhu baina dhira'i wa 'adudi, yang mana kepala Nabi SAW pada ketika itu berada pada lenganku dan pada lenganku lah, pada lengan dan juga tanganku. Faja'ala yusi bis salati waz zakah wa ma malakat aymanukum. Lalu Nabi SAW mengatakan, berpesan kepada Ali supaya ingatkan kepada umat dia tentang kepentingan salat, kepentingan zakat dan kepentingan untuk menjaga hamba-hamba yang dimiliki. Dan Ali bin Abi Talib kata Nabi SAW berpesan dengan perkara itu sehingga Nabi SAW pun wafat. Dan Nabi SAW mengarahkan Ali untuk menjadi saksi. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, Muhammad abduhu wa rasuluh, siapa yang sebut benda ni, haram ke atasnya neraka. Riwayat ni merupakan riwayat yang dhaif, ya, riwayat yang tidak sahih. Tapi Nabi pesan sebelum Nabi wafat, Nabi pesan untuk jaga salat dan jaga kepentingan hamba ni ada dalam riwayat yang sahih. Dan dalam riwayat yang lain juga ada disebutkan siapa yang menyebutkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah akan diharamkan ke atasnya neraka. Maksudnya riwayat ni disokong oleh riwayat yang lain lah. Cuma Nabi berpesan untuk bayar zakat sebelum Nabi wafat ni tidak disebut dalam riwayat-riwayat yang lain. Sekadar kajian saya lah. Sekadar kajian saya. Okey? Baik. Apa maksud hadis ni? Yang pertama, Nabi SAW nak suruh kita ni jaga salat. Walaupun riwayat ni dhaif, tapi boleh ambil faedah kerana dia termasuk dalam fadailul amal. Nabi suruh kita jaga salat.
Dalam riwayat yang sahih juga disebut as-salah wa ma malakat aymanukum. Jaga salat dan jaga kepentingan hamba. Jangan seksa hamba, jangan zalimi hamba. Itu pertama. Kemudian bab zakat. Ya, zakat walaupun tidak ada riwayat menyebutkan ini merupakan di antara kata-kata terakhir Nabi, tetapi zakat telah sampai hadisnya, dalilnya yang sahih, jadi kena bayar. Kemudian siapa yang menyaksikan, sesiapa yang bersaksi tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu hamba dan rasulnya, siapa yang sebut benda ni, siapa yang mengakui benda ni, siapa yang mengiktiraf benda ni, maka akan haram ke atasnya neraka. Apa maksud hadis ni? Sedangkan kalau tengok riwayat yang lain, ada je orang yang Muslim, mukmin tapi tetap masuk neraka kerana buat dosa. Maka sebab itu para ulama dia takwil, dia kata yang dimaksudkan dengan haram neraka tu haram kekal dalam neraka. Maksud kalau dia meninggalkan dunia ni dengan membawa tauhid, walaupun dia ni banyak dosa, tapi dia tidak akan kekal dalam neraka. Ada juga yang kata mungkin disebut tu dalam keadaan dia bertaubat. Siapa yang sebut dalam keadaan bertaubat, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa dia, masuk syurga. Tak masuk neraka lah. Ataupun dia sebut ni dalam keadaan dia kata apa? Mengiktiraf, ataupun kita kata dia sebut perkataan ni dalam keadaan dia mengamalkan segala tuntutan sebutan la ilaha illallah tu bukan hanya sekadar sebut semata-mata tanpa ada amalan apa-apa. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaat apa yang saya sampaikan pada malam ini, insya-Allah. Jadi saya rasa cukuplah sekadar tu. Kita akan sambung pada minggu hadapan jika ada kesempatan. Ya, saya save dulu, takut terlupa. Okey. Saya tengok kalau ada soalan ni. Wih, banyak orang ni. Assalamualaikum, Dr. Waalaikumsalam. Sorry lari tajuk. Adakah para habaib keturunan Nabi SAW dah pasti masuk syurga atau dia macam kita mesti amal baik lebih banyak dari amal buruk? Jazakumullah khair. Wa antum fajazakumullahu khair. Baik. Pertama sekali Nabi SAW menyebutkan man bata'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Sesiapa yang amalan dia, ya, sesiapa yang amalan dia tidak, orang kata apa, tidak mempercepatkan dia, ya, tidak mempercepatkan dia, maka nasab dia tidak boleh melajukan dia, ya, nasab dia tak boleh lajukan dia. Jadi ini benda yang clear Nabi SAW sebut, dan kita ada dalam sejarah Abu Talib yang rapat lagi dengan Nabi SAW dari sudut nasab, tapi tetap tidak beriman dengan Nabi SAW, maka tak selamat dia. Kita ada Abu Lahab, yang mana Abu Lahab ni orang yang rapat dengan Nabi SAW, orang yang gembira dengan Nabi SAW, ya. Dia gembira waktu Nabi lahir, antara orang yang gembira lah waktu Nabi lahir, tapi tetap juga tak beriman dengan Nabi SAW, jadi tak selamat jugalah. Tak selamat juga. Jadi kalau tanya pada saya, setiap orang perlu beramal. Tak semestinya bila dia tu keturunan Nabi maka dia confirm terselamat, tidak. Wallahu a'lam. Okey. Ini ada soalan berkenaan dengan mana tadi? Sekejap ya. Ni. Salam Assalamualaikum. Adakah Talha suami Ummu Sulaim ni salah seorang sahabat ni jamin syurga? Dia bukan Talha, dia Abu Talha.
yang dijamin syurga 10 salah seorang yang dijamin syurga tu, 10 orang yang dijamin syurga tu Talhah bin Ubaidillah. Yang ni Abu Talhah. Abu Talhah ni tak termasuk dalam 10 orang yang dijamin syurga. Dia hanya sahabat Nabi SAW, yang mana sahabat Nabi ni pun adalah kelebihan dia. Kelebihan dia kerana dia ni sahabat. Yang mana kelebihan sahabat ni Allah Ta'ala sendiri sebut dalam Quran, as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum. Allah Ta'ala redha pada mereka. Jadi oleh kerana itulah ulama ahli sunnah mengatakan sahabat ni secara umumnya baik. Ada kelebihan kerana Allah Ta'ala puji mereka. Tetapi dia tak termasuk dalam 10 orang yang dijamin syurga. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh ke daging korban dan daging akikah kita bagi non-Muslim makan? Atau kita sedekah pada mereka sebab ada kawan kak, parent mertuanya non-Muslim bagi pencerahan? Dalam isu ni ulama' berbeza pendapat. Ya, dalam isu boleh tak beri makan kepada orang yang bukan Muslim daging yang kita laksanakan untuk korban dan juga akikah. Ya. Sebahagian ulama' tidak membenarkan. Sebahagian ulama' tidak membenarkan kerana menurut mereka ini adalah ibadah. Ya. Tetapi sebahagian ulama' yang lain mengatakan boleh. Boleh untuk kita berikan daging korban dan juga akikah ni. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak melarang kita membuat kebaikan kepada orang kafir yang tidak memusuhi kita dan tidak menghalau kita keluar. La yanhakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala tak larang kamu buat kebaikan dan buat keadilan kepada orang kafir yang tidak memerangi kamu dan tidak mengeluarkan kamu daripada kampung halaman kamu. Dan kalau tengok fatwa Saudi juga membenarkan, walaupun dia orang duduk dalam negara yang majoriti Muslim, tapi mereka juga tidak menghalang. Walaupun begitu, sepatutnya didahulukan orang Islam dulu lah. Tapi dalam kes ni sebab dia kata itu mertua dia kan. Mertua dia dia tak bagi. Bila kita buat, biasanya orang Melayu bila potong akikah, sembelih akikah, dia buat kenduri. Mesti jemput. Mertua tak bagilah. Ya? Tak ada masalah. Ya? Tak ada masalah. Terutamanya kalau kita nak buat baik dengan harapan kita supaya dia tu boleh nampak keindahan Islam dan dia terima Islam pula. Tak ada masalah. Jadi sambil bagi tu, ya, sambil tu kita dakwahlah kepada dia. Dakwahlah kepada dia. Tengok lagi. Boleh ke seekor lembu kita niatkan satu bahagian untuk akikah dan 6 bahagian diniatkan untuk korban? Sebab ada setengah ustaz kata dibolehkan. Dalam isu ni ulama berbeza pendapat sekali lagi. Boleh tak akikah tu dikongsi dengan daging lain? Boleh ke tak boleh? Ada dua pandangan. Ada yang kata akikah ni sepatutnya tak kongsi sebab dia kita panggil apa? Dia untuk budak. Dia untuk budak. Tapi pendapat dalam mazhab Syafi'i mengatakan tak boleh. Mengatakan boleh. Selagi mana cukup bahagiannya. Tidak menjadi masalah. Jadi kalau kita ni jenis ada, orang kata apa, ada duit lebih sikit, kan? Ada duit lebih sikit, maka kita nak ambil seekor kambing untuk bayi, akikah saja, kita tak campur dengan lain, itu lebih baik. Tapi kalau kita jenis tak ada kemampuan, kita hanya dapat beli satu bahagian untuk lembu, satu bahagian lembu untuk akikah, satu bahagian lagi untuk korban, sebab kita tak mampu nak beli 2 ekor kambing serentak, kita nak ambil pendapat mazhab Syafi'i dalam masalah ni, tak ada masalah. Jadi maksudnya seeloknya akikah itu tidak dikongsi. Belilah seekor kambing ataupun 2 ekor untuk budak lelaki, seekor untuk budak perempuan. Tapi kalau tak mampu, boleh untuk ambil seekor lembu, satu bahagian ataupun 2 bahagian untuk bayi,
selebihnya untuk korban. Tidak menjadi masalah. Assalamualaikum Ustaz. Adakah terdapat dalil yang sahih bahawa Nabi SAW berpuasa atau menganjurkan puasa 1 hingga 8 Zulhijjah? Di dalam hadis Nabi SAW menyebutkan di antara hari-hari yang terbaik itu ialah berpuasa, ialah beramal saleh pada 10 awal Zulhijjah. Ya, pada 10 awal Zulhijjah. Jadi ini termasuk puasa jugalah, sebab puasa termasuk dalam amal saleh. Yang mana Nabi SAW sebut, "Ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah ahabbu ila Allah." Sekejap, saya ingat lagi. Sekejap, saya carikan hadisnya kepada tuan-tuan, saya terlupa pula. Ma min ayyamin al-malu salih fiha afdal min hadhihi al-ayyam. Walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah illa rajulun yukhatiru bi nafsihi wa malihi falam yarji' bi syai'. Ini hadis ni, hadis Bukhari. Tidak ada hari pun yang mana amal saleh padanya afdal daripada amal saleh pada waktu lain. Sehingga sahabat tanya, walaupun jihad ya Rasulullah, walaupun jihad, Nabi kata kecuali kalau dia pergi jihad dengan jiwanya dan dengan hartanya, dia meninggal. Dia meninggal. Jadi amal saleh di sini termasuk juga di dalamnya puasa. Jadi puasa termasuk. Wallahu a'lam. Okey, tu je kot yang saya nampak soalan. Ni ada satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafizuddin, pelajar diploma Syariah Quips. Saya ada persoalan mengenai akidah Asy'ari. Adakah Imam Asy'ari pada akhir hidupnya telah kembali kepada akidah salaf? Sebab isu ini ada dibangkitkan oleh asatizah jemputan waktu persidangan. Kalau tengok dalam apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Kathir, Ibn Kathir ada menyebutkan yang memang Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari kembali kepada akidah salaf. Bahkan dalam banyak tempat dia menyebutkan dia kembali kepada akidah Imam Ahmad bin Hanbal. Yang mana Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini, dia pada peringkat awal dia memang terkesan dengan Mu'tazilah, kemudian dia terkesan dengan Kullabiyah, ya. Kemudian dia terkesan dengan akidah salaf di akhir hayat dia. Di akhir hayat dia. Jadi di akhir hayat memang kita tengok dalam kitab di Maqalat Islamiyin, tengok kitab dia Al-Ibanah, memang ada menunjukkan yang dia memang terikut dengan mazhab salaf di akhir hayat dia, iaitu akidah Imam Ahmad bin Hanbal. Okey, tu dia yang saya nampak. Terima kasih banyak kepada semua yang hadir pada malam ini. Saya mohon maaf terkasar bahasa, tersilap kata. Terima kasih kepada Global Ihsan, pada Kak Jini, Dr. Azmi, Al-Ustaz Reza dan yang lain-lain juga. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.